Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyyatil qabul wa husulil ma'mun wa biniyyatis shifaa'i min kulli amrad wa biniyyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Surat 37 atas sekali kita ambil Dan bermula faedah mutarahah dan munazarah itu terlebih kuat. Baik sikit lepas pada kuat, di tengah-tengah tu ada ia. Sebelum daripada tu ada kalimah ia. Hamzah ia. Terlebih kuat ia. Terlebih kuat ia daripada faedah semata-mata mengulang-ulangkan membacanya. Kerana ada padanya mengulang-ulangkan dan lebih lagi. Baik. Pada malam ini sambung berkenaan dengan disuruh dituntut kepada penuntut ilmu untuk berbincang, bermuzakarah, kerana faedahnya sangat besar. Kita bincang, kita bawa sama-sama bawa dalil dan hujah, membahaskan satu-satu masalah yang kita belajar. Jadi faedahnya sangat besar. Jikalau hendak dibandingkan kita baca seorang-seorang, kita ulang seorang-seorang. Seorang kita ulang. Jikalau kita buat kelompok-kelompok halaqah, kita diskusi, bincang. Orang tu baca, orang ni baca. Kemudian dalam ramai-ramai tu, cuba syarah apa yang kita baca. Semua kita pakat dengar. Sama tak dengan apa yang Ustaz mengajar tadi? Sama, okey. Semua kita ni faham tak apa yang kita baca? Faham. Pindah pula. Jikalau dalam ramai-ramai tu ada tak apa nak faham beberapa kalimah, beberapa ayat. Kita minta kawan kita yang ramai-ramai tu minta yang ini saya tak berapa nak jelas. Masalah ni tak jelas. Minta siapa boleh terang. Kawan kita terangkan.
Jadi bila mana baca, semua pakat dengar. Kemudian kita bincang. Bila mana kita bincang, semua pakat dengar, ambil perhatian. Dia melekat. Melekat tu lama. Tapi kalau kita ulang-ulang seorang, entah faham entah tidak, kemudian dia lambat melekat, dan kalau melekat pun tak lama. Lama-lama lupa. Jadi kalau kita bincang, ambil masa setengah jam, 1 jam kita kata. 1 hari ataupun 2 hari sekali kita bincang. Dia melekat lama. Bila kita jumpa je masalah ini, automatik kita teringat. Teringat masa kita membaca, teringat masa ustaz syarah, teringat masa kita muzakarah. Masalah ni aku pernah jumpa ni dalam kitab sekian-sekian. Lepas tu aku muzakarah pula. Apa yang dimaksudkan begini dan apakah solusi, natijah dan hukumnya. Teringat kita, boleh jawab secara spontan. Tapi kalau tak faham, tak ulang kaji, tak tahu ke tak ingat. Jadi masa belajar sama dengan orang lain, rugilah. Sebab itu ambil masa. Sebab tu kata dia apa? Dan bermula faedah mutarahah dan munazarah, bincang-bincang, berdebat tu. Itu terlebih kuat ia daripada faedah semata-mata mengulang-ulangkan membacanya. Ni dipanggil sebab ni. Kerana ni dipanggil ilah, sebab. Sebab apa kuat ingatan kita? Kita bincang berbanding dengan kita baca ulang seorang-seorang. Kerana ni sebab apa? Sebab apa kuat ingatan kita? Sebab apa besar faedah kita muzakarah, mutarahah? Kerana ada padanya, pada mutarahah dan munazarah, mengulang-ulangkan. Mana ulang? Orang ni ulang. Sudah ada. Kalau kita baca seorang pun, ada juga berlaku pengulangan. Tapi kalau baca ramai-ramai, berlaku juga pengulangan. Dan lebih lagi. Bukan sekadar kita ulang, tetapi faedahnya besar lagi. Kawan kita sebut lagi masalah ni, bincang lagi. Sampai kita benar-benar faham, akhirnya kita ingat. Ini pentingnya kita diskusi ni, muzakarah tu, bincang-bincang. Dikatakan, ada ulama sebut, dikata ni makna ada ulama sebut, tok guru kita dahulu ni sebut, dia kata mutarahah satu ketika itu, bincang-bincang tu, mutarahah tu mana berbincang itu, diskusi itu, satu ketika, satu masa. Satu ketika makna satu masa itu terlebih baik daripada mengulang-ulangkan membaca 1 bulan. Kita baca hari-hari sebulan. Kita bincang muzakarah sekali. Lebih baik kita bincang sekali daripada baca hari-hari ambil masa sebulan. Kelebihan dia. Sebab tu kitab yang kita duduk belajar kat sini tu ada masa duduk 2-3 orang. Mana nak ulang, kita baca. Baca sikit. Paling tidak kita boleh baiki. Mungkin ada kalimah yang Ustaz sebut tadi. Contoh, kita terlepas, kita pergi bilik air, kita tertidur. Jadi kalimah tu kita tak tulis. Bila mana kita ulang kaji, kita pun tanya, betul ke ada sama? Kawan kita kata, ya betul. Di sini tu ada jatuh kalimah dia. Maka Ustaz dah bagi pembetulan gitu. Nasib baik kita bincang. Kalau tak, saya baca gitulah. Nampak tak? Lepas tu baca tadi dah. Mana kalau kita dah faham, pergi. Faham, pergi. Rasa sangkut je, tak apa nak jelas, minta kawan kita jelaskan. Okey, tak faham lagi, ulang 2 kali. Tak faham lagi, ulang 3 kali. Pak genung. Okey, jelas, faham. Okey, terus. Pergi pula. Begitulah. Jadi maknanya kita bincang, diskusi satu masa, jikalau dibanding membaca 1 bulan, jauh lebih baik kita mengaji, ulang muzakarah 1 masa daripada membaca hari-hari. Bayangkan kalau kita diskusi ataupun bermuzakarah setiap hari, lagi banyak ilmu kita. Waktu ulama-ulama dulu, dia bukan sahaja dia mengaji, bahkan dia bincang sama-sama ulama. Sebab itu masalah-masalah banyak yang dia dapat ingat. Kemudian masalah-masalah banyak dia dapat rungkaikan. Sebab bukan semua orang ni dia tahu segala, tidak. Ada orang ni tak tahu perkara ini. Orang ni tahu, bila mana sebut dia tahu.
Orang ni tak tahu perkara ni, orang ni pula tahu, dia sebut, orang ni dapat. Kongsi-kongsi tadi tambah-tambah jadi banyak. Tu dia, ya. Ini dipanggil penuntut ilmu. Begitulah sepatutnya. Tetapi ada ia serta orang yang insaf. Syarat tu pula kita bermuzakarah. Semua ahli muzakarah kita, kawan-kawan kita itu bincang tu dengan penuh keinsafan. Kita nak cari perkara yang sebenar, kita nak cari perkara yang betul. Bukan kerana nak tunjuk hebat. Dia hebat tak. Dalam perbincangan ni kita nak cari solusi masalah, penyelesaian masalah. Nak tahu apa hukum, apa yang kita nak bincang. Dan sejahtera perangainya dan tabiatnya orang tadi. Orang tu pula bukan jenis tadilah, jenis takabur, bukan jenis sombong, jenis orang-orang yang menjaga hatinya daripada sifat-sifat yang tidak baik. Jadi kita bincang. Dapat faedah yang sangat besar. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Kemudian kata Syekh Az-Zarnuji lagi, dan jauh olehmu akan diri kamu daripada muzakarah serta orang yang mengolok-olok dan senda-senda yang tidak betul tabiatnya, kerana bahawasanya tabiat itu, pencuri dan perangai-perangai itu limpah. Limpah makna berjangkit dan melampaui. Limpah ni dia merata, dia pergi. Dan juga dia melampaui. Sikap, akhlak, tabiat, perangai ni dia berjangkit. Kalau kita berkawan dengan orang baik, sifat baik kawan kita tu dia berjangkit dekat kita, lama-lama kita pun jadi baik. Begitu juga jenis pemalah, hak jenis curi masa orang, hak jenis ganggu orang. Kalau kita berkawan dengan dia, lama-lama kita pun jadi serupa dengan dia. Jadi malah, jadi curi masa orang, duk ganggu orang. Lepas tu orang ni jangan kita buat teman rapat kita. Kena tegur nasihat tak apa, tapi nak berkawan, nak tidur semata ke sana ke sini jangan. Sebab apa? Sebab perangai ni dia berjangkit. Cepat pula tu. Dia berkawan sehari. Macam awak kecil-kecil dulu. Ustaz pun sama juga. Ayah kita. Waktu kecil, mak ayah kita ni kalau jenis orang yang belajar, orang mengaji, kita duduk kat rumah kita. Kita dengar apa yang mak kita cakap, ayah kita cakap. Kalau mak ayah kita cakap baik, maka kita pun ingat perkara-perkara yang baik. Tapi bila mana kita keluar rumah, berkawan dengan kawan kita, kita main-main dengan kawan kita. Kawan kita tu mungkin dia berkawan dengan kawan dia yang mulut jahat, yang mulut buruk. Jadi sikit-sikit dia berkelahi, dia sebut, dia mencarut. Akhir sekali kita tak pernah dengar, kita pun dengar. Kali tu je baru dengar. Tapi melekat dalam kepala kita. Kita balik rumah, ada masalah dengan adik-beradik kita, keluar daripada mulut kita kalimah-kalimah yang buruk. Kalimah-kalimah mencarut. Di mana ambil kalimah tu? Dekat kawan bermain petang tadi. Tengok. Baru jumpa sehari je. Cakap bukan-bukan dah. Apa tu? Berjangkit orang kawan dia. Berjangkit orang kawan kita di macam tu. Sama lah. Kita nak mengaji ni, hafal Quran bagus dah. Balik rumah. Sepupu sepapak kita bukan jenis orang mengaji. Kawan-kawan kita bukan orang mengaji macam kita. Jenis stylo punya orang. Akhir sekali bukan dia terlekat dengan sikap kita kalau kita tak kuat. Akhir sekali kita pula terikat dengan dia. Terikut dia. Nampak tak? Dia pakai baju adik, kita pakai baju adik. Lepas tu pakai seluar, bukan seluar kita, pakai seluar ayah kita. Nampak tak? Pasal apa tu? Pasal kawan kita dia pakai begitu. Kita pun ikut dia. Tengok, baru berkawan je. Sikap baju, kecil baju, fit baju. Seluar pula terlondeh. Pasal apa? Bukan seluar kita, seluar ayah kita. Sebab berkawan dengan kawan tu. Jalan-jalan, tarik. Jalan-jalan, tarik. Pasal apa? Nak jatuh. Apa tu? Berjangkit. Tapi kalau kita berkawan dengan orang baik, lama-lama kita jadi baik. Ini panggil kesan daripada berkawan. Sebab itu kata dia, jauh olehmu. Waspada olehmu, hati-hati jangan kamu duk berkawan dengan orang berkawan dengan orang yang tak tentu pasal. Apa dia?
Kenapa? Kerana tabiat seseorang itu sifat dia jenis pencuri dan perangai-perangai itu dipanggil limpah dan melampaui. Dan berhampir-hampiran itu memberi bekah. Kita duduk rapat-rapat tu paling tidak dia akan memberi kesan. Tak banyak sikit ada. Hak jadi rempik, hak jadi mati atas jalan raya, hak mati kena dadah, misak ganja, pe kuda, mabuk ketum. Pasal apa? Dia berkawan. Isak rokok, isak wik. Banyak ada kat duduk asrama. Ada hak main nakas seorang. Mula-mula dia seorang je. Kemudian dia ajak kawan dia, 2 orang. Lepas tu jadi 3 orang. Akhir sekali satu asrama. Bau, cari-cari tak jumpa. Apa? Dia bukan sembunyi dalam bilik, dia sembunyi dalam bilik air. Tu kita duduk spot check dalam bilik dia, dalam almari apa tak jumpa loka. Dia pergi tok dalam bilik air. Dia buka dekat pam air tu. Tok kat situ. Lepas tu tanya, siapa bawa? Semua tak mengaku. 2, 3, 40 orang. Nampak tak? Apa tu? Dia sepakat buat dia. Bimbang takut kena denda, takut nak ambil tindakan. Apa punca? Seorang 2 je. Nampak tak? Semua tu adalah kocek ustaz semua. Adalah kocek. Hidup kita lama ni pengalaman dia banyak. Nampak tak? Sebab tu orang tua kata, aku tengok sekilas ikan di air, ku kenal jantan betina. Tengok orang tua, dia pengalaman banyak. Dia tak perlu ambil ikan tu tengok jantan ke betina tu. Dia tengok ikan tu bergerak dalam air, jantan. Sama juga dengan kita pelajar, dengan guru. Mari temu duga. Nampak dah jalur dia. Nampak dah warna dia ni budak ni. Dalam hati guru tu, ilham, panggil firasat guru. Jangan main. Firasat guru ni boleh dikatakan 90% tepat. 10% je kemungkinan. Kemungkinan tak tepat. 90 tepat. Sebab tu kena hati-hati. Sebab tu bila mana guru kata jangan berkawan dengan budak ni, nakal sikit. Kalau tidak awak je. Jangan. Kalau kita tak dengar cakap guru juga, kita berkawan. Tengok sehari 2. Jadi selalu. Asalnya kita datang daripada rumah kita baik, bagus. Tapi kita bawa penyakit tu di asrama. Pasal apa? Di asrama kita tu ada jenis penyakit. Kebetulan pula kita duduk rapat dengan penyakit kawan tu mari melekat dekat kita. Lepas tu bawa penyakit tu balik rumah. Apa tu? Sebab kita dekat dengan dia. Tok guru kita kata, jangan dekat. Sebab perangai tu cepat dia berjangkit. Kita je rasa tak perasan. Orang tengok, orang perasan. Awak tak? Dia berdekatan tu akan membiksa. Macam minyak wangi. Kita duduk berkawan, duduk musim dekat orang jual minyak wangi. Walaupun orang tu tak calik minyak wangi dekat kita, tapi wangian-wangian yang berada di udara tu dia melekat dekat baju kita. Sebab apa melekat? Sebab kita duduk main berpusing tempat orang jual minyak wangi. Dia melekat wangi tadi. Apatah kalau kita beli, kita lomor dekat tubuh kita, lagilah wangi. Nak bagi tahu kesan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita balik asrama, kita balik rumah kita. Di rumah kita tu pula keluarga kita kata, bau wangi, pakai minyak wangi apa? Tak ada pakai minyak wangi apa-apa pun. Tak bau wangi ni. Kita pun tengok, tadi lalu dekat orang jual minyak wangi tu, mungkin lekat-lekat punya wangi-wangi hak tu balik. Tengok, melekat. Kesannya ada. Walaupun kita tak perasan. Tapi orang lain perasan. Ini kena waspada. Kita sebab kita ni talibul ilmi. Penuntut ilmu. Kalau ni hak juha, orang jahil tak mengaji, tu tak boleh apa kita. Lepas tu dalam konteks kita orang belajar. Hati-hati dengan orang-orang yang jenis pemalas, jenis curi masa ni. Tabiat dia cepat berjangkit. Lepas tu kalau kita nak berkawan dengan orang rajin, berkawan dengan orang baik, berkawan dengan orang soleh, berkawan dengan orang sentiasa beri nasihat pada kita, insya-Allah kita akan jadi baik. Sebaliknya, maka hasilnya pun begitulah. Sebab tu kata dia, jangan. Hati-hati, jauh daripada muzakarah dengan orang yang main-main, olok-olok.
orang yang senda-senda, tak betul tabiat dia perangai buruk. Kerana apa? Kerana bahawasanya tabiat itu pencuri dan perangai-perangai itu limpah dan melampaui, mana mudah berjangkit dan berhampir-hampiran itu memberi bekah. Ni kaedah. Kita berdekatan akhir sekali memberi kesan. Dia akan beri kesan. Air, contoh tanah ni bau wangi. Air lalu di atas tanah bau wangi. Lepas pada air itu lalu dekat tanah bau wangi, kita pergi dekat depan, kita percaya air. Oh, wangi air ni. Sebab apa air wangi? Sebab dia terkesan dengan tanah yang dia lalu. Nampak tak? Bukan dia bercampur, dia lalu je. Kadang-kadang bau busuk. Busuk tu di tepi, di sungai. Tapi kesan busuk dia ni berjangkit dekat air. Walau tak kena pun busuk dengan ni. Tapi dia sebab dekat tu dia terkesan. Pasal apa air ni bau busuk? Kita cari bangkai, tak ada. Tapi tiba-tiba kita jumpa bangkai. Bangkai tu di darat, bukan dalam air. Tapi kerana bau busuk sangat, dengan air-air itu terkesan. Apa tu? Mujawarah, iaitu berhampiran. Kalau berhampiran, kita fikir dia memberi kesan. Bayangkan kalau kita bercampur, lagilah. Nampak tak? Kita duduk sebelah rumah kita ataupun sebelah kawan kita. Kawan kita bising. Takkah kita terkesan? Yang bising tu kawan. Tapi yang terkesan, kita. Dah kalau kita campur, dia bising, kita bising. Tak jadi masalah. Masalah. Itu dia. Ya. Apa tu kaedah? Berhampir-hampiran itu memberi kesan. Itu kaedah. Lepas tu biarlah kita berhampir dengan orang baik. Kesan-kesan baik tu dekat kita. Walaupun kita tak jadi baik sangat, tapi kesan baik dia tu kita dapat. Dan pada syarah maksud-maksud syair Qadhi Khalil itu beberapa faedah yang banyak, yang saya kiralah bagi penuntut amat-amati, penuntut ilmu itu amat-amati, mana ambil berat, perhati sungguh-sungguh, akan beberapa faedah. Akan dia tu kembali kepada beberapa faedah. Faedah apa? Faedah maksud syair yang disyarah muka surat 36 tu. Tu dia. Qadhi Khalil bin Ahmad tu. Tu dia. Ni. Ya, maka perenggan tu kena ambil berat sikit, ambil perhatian. Kenapa? Kerana faedahnya sangat besar. Habis itu. Dan perhati akan dia, akan faedah-faedah yang banyak tu. Beberapa faedah. Dan beramal dengan dia, dengan beberapa faedah tadi yang banyak. Selama-lamanya. Kena beramal selalu. Sentiasa beramal. Baik. Tu tengok sebelah, tengok balik tu. Tak. Maknanya, berkhidmat olehmu akan ilmu dan berkekalan akan menuntutinya, seperti berkhidmat dan berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapannya. Hingga akhir lah. Maknanya sentiasa kita khidmat dengan ilmu. Sentiasa kita belajar dengan ilmu. Muzakarah ilmu. Sentiasa. Bukan sekali-sekala. Jarang-jarang. Jangan. Rugi. Masa kita ni dia pergi, dia tak akan kembali. Ya. Masa yang berlalu tidak akan kembali. Sebab orang kita ni banyak menghabiskan masa pada perkara yang tiada faedah. Baik faedah dunia dan juga faedah akhirat. Ada. Duk lepok, duk sembang. Sembang benda sama hari-hari. Main-main, lepas tu malam jumpa, sembang. Lepas tu balik tidur. Esok pula jumpa pula. Duk sembang benda tula je. Lepas tu, apa faedah? Dunia pun kita terlepas, akhirat lebih lagi terlepas. Masa habis. Buat kerja sia-sia ni kalau kita fikir, orang cerdik ke orang bodoh? Buat kerja yang sia-sia. Cerdik ke bodoh? Kita boleh awak sendiri. Nampak tak? Jadi kalau kita terlibat sama, arti kita buat kerja orang-orang yang tak cerdik, orang bodoh. Lepas tu kalau orang panggil kita bodoh, marah. Jangan marah lah. Jadi kalau kita tak nak bahawa kita dimasuk dalam golongan orang yang tak cerdik, maka gunakanlah peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita, baik kita selaku pelajar umurnya muda, ataupun kita sudah berusia sebagai ayah orang, tok orang. Ambil peluang ni. Tak habis asal. Rugi. Nampak tak? Tu dia. Rugi. Ustaz rasa rugi kalau boleh undur balik masa ustaz belajar. Kalau boleh kita nak susun bagi baik lagi.
Tapi nak buat macam mana? Masa tak boleh berulang dah. Nabi pun kata, bila mana berlakunya pagi, maka pagi tu kata aku ni makhluk yang baru, hari yang baru. Malam pun sama, masuk malam, aku malam yang baru. Bila mana aku pergi, maka kita tidak akan bertemu buat selama-lamanya. Hari bercakap dengan kita, tapi kita tak dengar. Nabi kata, setiap hari, hari itu akan berkata demikian kepada kita. Tiba je hari baru, hari pun cakap, aku ni hari yang baru. Mana suruh kita ambil berat. Bila mana aku pergi, kita tak akan jumpa buat selama-lamanya. Nak jumpa apa? Dia dah undur ke belakang dah. Nak pergi tak boleh dah. Jadi kita rebut peluang tu. Tu dia. Ni waktu kita belajar dah rebut lah. Masa belajar. Dah habis belajar akan atas 10 tahun, 20 tahun. Kita pun teringat kembali. Oh silap. Kalau aku bersungguh sikit lagi ni. Oh Masya Allah. Tapi nak buat macam mana dah? 10 tahun sudah berlalu. 20 tahun sudah berlalu. Apatah lagi berpuluh-puluh tahun. Sebab tu kita pun nak undur balik. Ada syair Arab kata apa? Laitas syababa ya'udu yauman. Kata dia, kalau boleh zaman muda ni kembali, usah kata setahun, sehari tak apa dah. Apa tak? Ya laitas syababa ya'udu yauman. Kalau boleh muda balik, sehari tak apa dah. Nak jadi remaja, nak jadi muda balik, tak boleh. Apa-apa tu? Keluhan, sesalan, rugi. Sebab dia tahu masa muda dia habis gitu. Habis. Kemudian dikatakan syair, bawa syair lagi. Ilmu itu daripada syaratnya, syarat ilmu bagi mereka yang berkhidmatnya ilmu. Bahawa menjadi ia ilmu akan manusia sekaliannya manusia akan khadamnya khadam ilmu. Kata dia ilmu tu syarat kita kena khidmat kepadanya. Adapun manusia seluruhnya menjadi khadam kepada ilmu. Jadi khadam. Khadam ilmu. Lepas tu kalau kita tak mengaji, duk mengapu habis. Hari ni lebih lagi kita boleh tengok di medsos. Baik di YouTube, baik di Facebook, baik di Twitter, baik di WhatsApp. Ada komen lebih tu, hak jenis mengapu tak mengaji. Mengaji malah, tapi komen rajin. Tapi komen tak mengaji, tak ada apa. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu, tak boleh, tak mungkin boleh beri sesuatu. Artinya dia bincang tu bukan nak bagi pencerahan, bagi serabu orang lagi. Kenapa? Kerana bincang itu bukan dengan ilmu, tapi bincang itu dengan nafsu dan syaitan. Itu ada berlaku beribu-ribu orang tulis dalam komen Facebook dan sebagainya. Setiap sesuatu isu. Patut benda-benda yang masalah hukum hakam kita suruh kepada ahlinya, alim ulama. Bukan tahap kita, bukan taraf kita nak bincang. Tahap kita, taraf kita kena pergi mengaji. Tapi dah mengaji malah cakap nak atau karuk lah. Lepas tu kita jangan duduk, kalau benda tak tahu, benda yang kita tak pernah lalui, baik kita diam, tengok, perhati gitulah. Jangan duk cuba-cuba cakap. Almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamu selalu dia ucap. Dia kata orang bodoh ni bila mana kita tengok nampak bodoh je, nampak bodoh. Tapi bila mana kita dengar dia bercakap, kompon bodoh. Masa tak bercakap tu kita tengok pun orang bodoh, hati kita terdetik, nampak macam bodoh orang ni. Kita tak katalah dia bodoh, tapi hati kita tu terdetik demikian. Mungkin kita tengok dia buat benda-benda yang kadang-kadang tak sepatut, kita pun nampak macam bodoh orang ni. Tapi kita tak yakin lagi, itu hanya sekadar lintasan. Tapi bila mana kita perhati, dia pun mula bercakap. Bila mana dia bercakap, kompon bodoh sungguh. Apa tak? Lepas tu kalau kita tak bercakap, orang tak boleh nak apa ni, nak bagi nak tentukan kita ni. Contoh kita diam. Memanglah dia tintah kita ni bodoh, tapi betul sungguh bodoh ataupun tidak, dia pun tak tahu. Sebab kita tak bercakap. Jadi orang pun nak menentukan bodoh cerdik ni tak boleh. Cuma mungkin dia nampak macam orang bodoh, tapi ramai juga kita nampak macam bodoh. Salah sangkaan kita. Bila mana kita dengar dia bercakap, Masya Allah, silap kita ni. Rupa-rupa orang alim, cerdik. Ish. Aku dia ingat orang tak nampak tak. Pasal apa? Bila buka mulut kita kenal orang tu. Selagi mana kita tak buka mulut, orang tak boleh nak apa-apakan kita. Orang nak kata cerdik, tak tahu sebab kita tak pernah bercakap.
Orang nak kata kita bodoh pun, orang tak tahu sebab kita tak bercakap. Lebih baik diamlah. Biar orang tu duduk, panggil apa ni, duduk tengok kita gitulah. Sebab tu, bila mana kita tengok orang duk menulis komen-komen tu, jadi kalau kita komen, contoh kita nak nasihat, dia hentang pula kita. Sebab orang bodoh kan? Sebab tu orang bodoh jangan duk bergurau. Malu boleh, sakit boleh. Sebab apa? Sebab dia nak berhujah, dia tak ada hujah. Bila mana tak ada hujah, dia tertekan. Bila mana tertekan, dia hentam kita. Nampak tak? Jadi artinya, kita malu, kita sakit. Sebab apa? Sebab kita duk main-main dengan orang bodoh. Nampak tak? Kalau kita duk main-main dengan orang cerdik pula, malu kita. Sebab apa? Sebab tadi dia cerdik. Bila mana cerdik, kita kata begini, dia ada hujah dia begini. Lepas tu kita, tak cerdik mana? Nak hujah apa? Sebab dia cerdik. Akhir sekali, dia timbul sifat dendam. Dan kita pun dimalukan oleh orang cerdik. Sebab tu, ambil pendekatan, kita diam. Mengaji. Tengok, perhati, teliti. Walaupun kita rasa nak bercakap, rasa nak berkata. Tapi masalah kita tak ada apa-apa. Baik kita diam. Ambil jalan selamat. Itu diajar oleh para alim ulama kita. Nabi pun sebut begitu. Nabi kan pernah bersabda, kita selalu dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata siapa yang dia beriman, dia kata dia beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan hari akhirat, maka kalau dia nak bercakap, fikir dulu. Kalau benda tu baik, cakap. Tapi kalau dia bercakap benda tak baik, baik diam, kata Nabi. Jangan bercakap, diam. Kalau nak cakap, cakap benda baik. Kalau kamu nak bercakap, tak boleh cakap benda baik, baik diam. Selamat. Kalau kita bercakap benda baik, manfaat boleh dekat kita, orang pun dapat manfaat. Kalau kita bercakap benda tak baik, benda tu tidak ada manfaat untuk kita, dan orang lain pun tidak ada manfaat juga. Jadi masalah. Nampak tak? Tapi kalau kita diam, maka kita selamat. Orang tak boleh nak tuduh kita nak apa, sebab kita tak pernah bercakap apa-apa pun. Dan orang yang tak pernah bercakap apa-apa tidak boleh disandarkan kepada dia sama ada dia setuju ataupun tidak. Sebab dia tak kata ya, dia tak kata tidak. Maka kita tak boleh sandar kepada dia setuju ataupun tidak. Ini kelebihan. Tapi kalau kita kata ya, sedangkan ya tu benda salah, akhir sekali dengan kita pun terikat sama. Dia kata ya juga dulu. Sudah. Nak tarik balik tak boleh dah, pasal orang lain tu pun dengar. Tapi kalau kita diam, Ustaz ya ke tak ya? Senyap je. Kita sendiri pun tak pasti benda tak ke tidak. Kita pun duduk diam. Dah Ustaz betul ke tak ni? Ya. Akhir sekali dia tanya 2 kali, kita tak jawab, dia pusing kat orang lain. Akhir sekali kalau ada masalah, dia berkata, ni Ustaz cakap, saya tak pernah cakap. Saya tak pernah kata ya, dan saya pun tak kata tidak. Saya diam je waktu itu. Awak pun ingat, dia pun habis. Jadi sebab itu selamat. Jangan kita masuk dalam perkara yang kita tak pasti dan kita tak tahu. Ini diajar kepada kita oleh agama. Itu nak mengaji lah. Kalau tak, entah apa-apa duk merapu. Akhir sekali malu boleh, sakit boleh. Dunia hari ni pula jangan main. Silap kita cakap, orang nak kenakan kita, dia bawa kita ke mahkamah, dia saman, tak pasal-pasal. Kita bercakap sikit, benda tak betul, kena bayar ribu-ribu. Kenapa? Kerana dia saman seseorang tu. Kenapa? Dia telah membohongi, menjatuh aib saya. Dia telah memfitnah saya. Berat. Pada waktu itu barulah dia menyesal. Silap. Baru tahu silap. Hari ni jangan main, saman saja. Kadang-kadang orang kaya tu dengan sebab saman orang ni. Bukan kerana cari duit kerja tak. Dia saman orang. Sebab dia tahu dia ni berada pada pihak yang benar. Orang tu tuduh dia. Dia saman je. Jadi kalau kita duduk diam, orang nak sama apa, saya diam. Tu dia. Kita pula boleh sama dia. Sebab apa? Dia memalukan kita. Mana dia telah tuduh kita. Suatu perkara yang kita tak kata ya, tak kata tidak. Nampak tak? Itu kelebihan. Boleh? Jadi maknanya kena ada ilmu. Duk komen-komen lebih Ustaz nak sebut tadi, ialah orang-orang yang tidak berilmu. Akhir sekali menghuru-harakan Nabi. Hari ni ramai nak jadi mufti. Mufti Facebook. Tu jadi karuk. Lepas tu kita pula jenis kaki Facebook, percaya pula mufti Facebook. Dia tak percaya pula mufti sungguh. Tengok kesan dia sangat besar. Allah, dahsyat sungguh. Tu baca Fatihah pun tak betul, Quran mengaji pun tidak.
Nampak tak? Hak mufti Facebook tadi. Mufti WhatsApp. Tapi hak mufti sungguh tu hak apa Quran alim, Quran hadis tak nak pakai pula. Tengok ni kesal jangan main. Orang tu tapak on tambah haji nama tu on tambah kicap ni tambah wudu habis ni penuh kena habis. Yang tak betul pun nampak betul. Ni bahaya. Baik, habis itu. Tengok kitab kita pula. Berkata musannif rahimahullah taala, maksudnya maksud syair tu setengah daripada tanda-tanda bagi ilmu yang memberi manfaat itu. Apakah tanda ilmu tu ilmu manfaat dan memberi manfaat? Bahawa menjadi ia ilmu akan manusia-manusia sekalian manusia. Khadam bagi orang yang menuntut ilmu. Nak tahu ilmu bermanfaat, orang lain itu akan berkhidmat kepada ilmu dan berkhidmat kepada orang menuntut ilmu. Jadi orang nak pakak tolong lah. Orang pakak support, orang pakak tolong. Itu tanda ilmu tu ilmu bermanfaat. Itu dia. Orang pakak suka, orang pakak seronok. Atau dikatakan setengah daripada syarat bagi dapat ilmu itu bahawa jadi khadam sekalian manusia-manusia bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Syarat untuk dapat ilmu dan juga ilmu tadi ilmu yang bermanfaat, iaitu seluruh manusia akan berkhidmat, akan menjadi khadam kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Lepas tu kita belajar Quran, kita belajar Quran, hafal Quran. Habis berebut orang taman, orang kampung. Entah berapa taman, telefon kita. Pasal apa? Nak ambil munafaat daripada kita. Munafaat apa? Minta kita pergi zikir, kita baca Quran, hadiah pahala, kita berdoa. Kalau kita duduk rumah, tak hafal Quran tak apa. Siapa nak jemput kita? Siapa nak bagi makan untuk kita? Siapa nak bagi duit kita dengan cara mudah-mudah? Tak bagi. Tapi dengan sebab kita bergelar sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu pula ilmu yang paling mulia. Apa dia? Kalamullah. Kalam Allah, bukan kalam manusia. Maka dengan sebab kita menuntut ilmu yang mulia, ilmu nombor 1, maka manusia ini Allah jadikan menjadi suka berkhidmat kepada orang ini. Tengok kalau kita pergi tempat kenduri. Siapa hak dia jamu dulu? Kita. Biar anak-anak tapi dulu makan dulu. Habis kita makan, kita pula makan sebab kita ni orang muda tak? Orang remaja, duduk tengah lalu makan, kita belasah 2-3 pinggang. Ayam tu, pakak makan ayam, pakak daging kambing sekali. Sendawa 10 kali. Tapi tuan rumah rasa seronok. Dia kata makan seronok, dia tengok. Tak. Lepas tu sudah kita makan semua sekali, barulah orang lain, orang kampung, ayah kita, baru mula makan. Pasal apa tu? Nak memuliakan kita. Bukan kita suruh dia mulia sangat, tidak. Tapi begitulah Allah buat. Bila mana kita khidmat kepada ilmu, orang lain akan berkhidmat kepada penuntut ilmu. Ini hebat. Sebab tu Ustaz sebut, kalau kita duduk rumah, siapa nak pergi rumah kita? Nak jemput kita? Tak ada. Melainkan kita ada ilmu tu tadi. Barulah orang pergi. Orang pergi itu bukan kerana kita, kerana ilmu yang ada pada kita. Sebab tu kita kena muliakan ilmu yang kita belajar, yang ada dalam diri kita. Itu dia. Sebab tu nak jaga. Quran lebih lagi. Quran hadis dalam kepala kita, dalam hati kita. Kena jaga. Ya. Habis. Maka kedua makna ini sah. Makna pertama pun sah, makna kedua pun sah. Syair tadi. Pada maknanya makna syair. Kerana asal syair ini diihtimalkan, ditanggung dua makna ini serta nampak sah keduanya dua makna. Kedua-dua makna ini sah. Kalau nak tengok ilmu bermanfaat, manusia akan menjadi khadam kepada penuntut ilmu. Itu satu makna. Makna yang kedua, syarat untuk dapat ilmu mesti ada orang support kita untuk kita mendapatkan ilmu itu. Itu dia ya. Sebab tu awal-awal kita belajar tu kan, awal-awal bab tu, untuk mendapat ilmu ni berhajat kepada 3 golongan. Pertama, ibu bapa yang ikhlas sungguh. Dia support sungguh anak dia nak belajar. Yang kedua, guru yang nak beri ilmu sungguh ikhlas untuk beri ilmu pada murid. Yang ketiga ialah murid yang ikhlas sungguh nak belajar untuk dapat ilmu. Ada 3 golongan ni, insya-Allah panjang umur pada adab alim dia. Ibu bapa dia sanggup korban harta dia untuk anak belajar. Guru pula dia sanggup korban masa dia, ilmu dia, fikiran dia nak beri ilmu pada murid dia.
Kita pula anak murid, bersungguh kita nak sungguh ilmu, niat ikhlas kerana menuntut ilmu, dapat ilmu. Tapi kalau cacat salah seorang, tak dapat ilmu. Memang kita ikhlas nak mengaji, memang guru kita ikhlas nak mengajar, tapi ayah kita kedekut duit nak belanja kita mengaji, tak dapat ilmu pada adab. Dapat. Sebab nak menuntut ilmu ni dia perlu kepada belanja. Nak beli pakaian, nak makan, nak beli kitab. Nampak tak? Kalau tak ada duit, macam mana nak mengaji? Tak boleh mengaji. Ramai orang cerdik tapi terbantuk dalam pengajian. Kenapa? Kerana tidak ada belanja dan orang nak bantu dia. Akhir sekali tak mampu nak belajar. Abang-abang kita, ayah-ayah kita dahulu cerdik. Kawan-kawan dia jadi cikgu semua. Jadi pegawai-pegawai besar semua. Kita dengar cakap-cakap kawan-kawan ayah kita. Oh, dia kata ayah kamu tu cerdik. Tapi nak buat macam mana, nasib dia tidak rezeki dia. Dia tak boleh sambung belajar. Pasal apa? Pasal tok kamu tu, dia nak ayah kamu ni jadi tukang, duduk dekat benda, pegang kebau, duduk bajak tanah, buat sawah. Nampak tak? Dia kata ayah kita ni cerdik. Bahkan cerdik daripada kita-kita semua. Tapi kita ni dengan sebab ayah kita ni suruh mengaji. Maka kita bolehlah mengaji. Boleh makan gaji. Nampak tak? Maknanya terhenti belajar bukan kerana tak cerdik, tapi kerana belanja tak ada. Ataupun tidak ada sokongan-dokongan daripada ibu bapa. Tak ada ilmu juga. Nampak tak? Kalau mak ayah nak anak dia jadi cerdik, bagus. Dia sanggup keluar duit. Guru pula sanggup nak bagi ilmu. Anak pula malah pahit dia panggil. Orang Kelantan kata malah pahit ni tersangat-sangat pemalah. Tak dapat ilmu juga. Habis tak tahu berapa koloh air ayah kita cari. Air koloh tu, air koloh ni, air yasin tu, air yasin ni. Nak suruh kita rajin belajar, nak ilmu. Tak mau dia. Ayah kita sanggup habis duit. Guru kita habis masa nak mengajar kita. Tapi dah kita tak berapa nak, tak dapat ilmu juga. Nampak tak? Itu dia. Maknanya, kena tiga ni mesti. Serentak. Ayah kita support kita, keluarga kita support kita nak menuntut ilmu. Guru kita nak mengajar kita habis-habisan. Kita ikhlas nak menuntut ilmu kerana Allah. Dapat ilmu. Nampak tak? Jadi kalau cacat salah satu, kurang salah satu, adaknya tak dapat ilmu. Sebab tu kita kena usaha. Jadi orang duk khidmat dah untuk kita. Dapat ilmu lah insya-Allah. Ya. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian dan sagia bagi penuntut-penuntut ilmu itu bahawa adalah ia amat amati dan perhati pada sekalian waktu-waktu pada yang halus-halus daripada ilmu-ilmu dan berada ia akan demikian itu kerana sesungguhnya didapatkan yang halus-halus daripada ilmu itu dengan amat amati dan perhati, dan kerana inilah dikatakan ta'ammal tudrik. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita ni dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah biiznillah. Jadi mengaji tu bagi faham tu kita pegang tu dulu untuk alam ni insya-Allah. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.